Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'sir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang kaum muslimin muslimah dan mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari sama-sama kita merafakkan syukur dan puji kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah dan izin Allah, maka kita dalam kalangan hamba-Nya di atas permukaan bumi ini yang dipilih untuk hadir di surau Al-Aziz ini, bersama-sama kita melakukan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baru saja kita dipimpin oleh tuan imam kita untuk melakukan salat fardu maghrib kita berjemaah. Mudah-mudahan sekalian kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan salat yang sempurna, kerana daripada salat yang kita lakukan itu boleh jadi sempurna dan boleh jadi kurang sempurna, dan boleh juga menjadi sembahyang yang tidak sah kalau sekiranya kita tidak mematuhi tata cara yang seperti yang mana yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara kita, bagaimana caranya untuk kita memperbaiki, memperelok dan menyempurnakan salat kita, tidak lain tidak bukan asasnya ialah ilmu pengetahuan. Dengan belajar kita bersungguh-sungguh bagaimana tata cara melakukan sembahyang seperti mana yang ditinggalkan ataupun ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kerana kita dapat hadir di surau Al-Aziz ini, walaupun dalam keadaan sekarang kita merasa agak sama-sama duka cita kerana berlakunya pertambahan dari hari ke hari, mungkin hari ini kurang sedikitlah, pandemik ataupun COVID-19 ini. Yang ini rasa saya 200 lebih. Tapi kita dengan Allah janganlah kita lupakan, janganlah lebihnya kita takut kepada perkara ini daripada kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita letakkan takut kita yang pertama dan utama ialah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku ini juga merupakan qada dan takdir yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun adalah pelakuan itu dengan sebab manusia itu sendiri, tetapi berlakunya adalah dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat kita mengadu ialah pada Allah Subhanahu wa taala, bermohon betul-betul, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jalan ikhtiar dan usaha kita seperti mana yang diberitahu dan diajarkan kepada kita, dengan menjaga SOP yang diaturkan di mana-mana tempat, di pasar, di tempat ibadat atau di mana-mana kita berada, hendaklah kita sama-sama patuh. Seboleh-bolehnya kita disiplinkan diri kita, jangan langgar. Kerana kita tak mahu, kerana ini setakat ni sama-sama kita saksikan belum lagi ketemu apa yang dikatakan dengan vaksin ataupun penyembuh kepada wabak ataupun penyakit yang sedang melanda. Jadi mudah-mudahan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri petunjuk, hidayah kepada kita, dan diangkatnya wabak yang sangat berbahaya ini daripada permukaan bumi ini. Dan juga bukan setakat itu, apa juga musibah, kita mohon berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, malapetaka, bahaya, bencana dan kemudaratan pada diri kita, keluarga kita, jamaah kita, seterusnya umat muslimin muslimat dan seterusnya daripada alam ini. Muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbalik kita kepada menyebut hal berkaitan dengan salat. Baru minggu lepas kita telah pun membaca kitab daripada kitab yang telah saya sebut pada minggu lepas, iaitu kitab yang diberi nama Masalah Imam dan Makmum. Masalah Imam dan Makmum
daripada kitab Al-Qaul Tam fi Ahkami Al-Ma'mum wal Imam, ya, bahasa Arab, dan telah diterjemahkan oleh dan disaring oleh Yusuf Zaki Yaakob, ya, dan dia pun telah menyaringnya, mengambil beberapa yang penting yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi yang agak jarang ataupun tak berlaku tu dia tinggalkan bagi memudahkan kita membaca kitab ini. Dan kita telah memulakan pada perkara-perkara yang saya sebutkan pada minggu lepas. Yang pertamanya, bila kita sembahyang berjemaah ini, bahawa ada imam, ada makmum. Jadi makmum ikut imam, jangan menyalahi imam, kerana dikatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ya, sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti makmum. Jadi kenapa diingatkan sangat? Kerana ada dalam kalangan makmum kadang-kadang terlampau nak cepat gerakannya sehingga dia pula dulu pada imam. Pasti, ya, kita mesti ikut imam. Sehingga diingatkan oleh Nabi, apa dia? Fala takhtalifu, jangan sekali kamu menyalahi perkara ini. Fa iza kabbara fakabbiru, bila imam itu takbir, sama ada takbiratul ihram ataupun takbir intiqal, daripada rukuk, daripada berdiri nak rukuk, daripada tidak nak sujud, pastikan imam itu selesai menyebut Allahu Akbar, barulah kita sebut dan barulah kita mulakan pergerakan kita, ya. Kemudian diingatkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu la tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf fa inni arakum min amami wa min khalfi. Jangan kamu mendahuluiku dengan rukuk, tidak pula dengan sujud, tidak pula dengan bangkit daripadanya, dan tidak pula dengan keluar daripada sembahyang, kerana aku dapat melihat kamu daripada hadapan dan belakang. Jadi maknanya Nabi zaman dia perasan apa yang berlaku pada makmum dia. Makmum yang melakukan perkara-perkara yang menyalahi ataupun perkara yang lain daripada yang Nabi lakukan, Nabi perasan. Ada kalanya Nabi tanya, siapa yang buat begini-begini tadi semasa Nabi itu atau sembahyang dilaksanakan? Maka ada kalanya sahabat kita takut nak jawab, ya. Ada kalanya mereka menjawab juga. Bila mana Nabi kata perkara yang dilakukan itu adalah baik, maka adalah yang sahabat yang mengaku dia yang buat perkara itu, ya. Ada beberapa perkara sembahyang. Dan juga dikatakan di sini Nabi bersabda, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allah suratahu surata himar. Dia peringatkan, diperbandingkan, ya, apa dia? Adakah tidak orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam? Belum lagi imam bawa Allah angkat kepala dia berrukuk, dia dah angkat dulu. Imam baru nak angkat kepala dia bersujud, dia dah angkat dulu. Ya. Dia kata, adakah tidak orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu merasa takut, ya, bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar? Benar-benar ni, bukan maknanya seperti apa kata perbandingan saja, tapi dia kata mengubah kepalanya menjadi kepala himar atau menjadi seperti rupa keldai. Ya. Bayangkan tuan, orang yang begini, kenapa? Rupanya menyalahi perbuatan imam itu, mendahului imam adalah merupakan kesalahan yang besar. Kalau dalam masyarakat kita ni, contoh kalau kita nak buat perbandingan, dalam suatu masyarakat bila ada imam, ada ketua, contohnya, tapi anak-anak buah ni melebihi ketua, tak ikut ketua, apa jadi dia? Masyarakat akan jadi hiru biru, ya? Dia pula melebihi ketua dan sebagainya. Jadi diajar melalui sembahyang ini, kita tengok jangan mendahului imam seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Baik, yang berikutnya bermula kita pada perkara yang pertama, ucapan yang dibaca bila salat diqamatkan. Ya. Bila diqamatkan, kita tahu dah bagaimana tata cara qamat tu hari. Kadang-kadang ada berlaku, saya kata pada perkataan qad qamatis salah, qad qamatis salah, begitu. Kalau kita sebut qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kadang-kadang di mana-mana surau masjid kadang ada saya dengar qad qamatis salah, tu dia ulang balik, tu sebab dia dah mati, dia hidupkan balik ta di hujung. Jadi yang sebetulnya kalau kita sambung qad qamatis salatu qad qa, kalau kita nak mati qad qamatis salah, qad qamatis salah, maka yang eloknya adalah disambung, ya. Macam kita sebut takbir juga, Allahu akbar, Allahu akbar, seeloknya jangan kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar, tu kita ceraikan. Buat kedua-duanya itu satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar, contohnya begitu. Baik.
Seterusnya pada malam ini yang ke-8 saya nak baca, iaitu dia kata imam disunatkan menyuruh makmum membetulkan saf. Ini disunatkan, bila disebut sunat ada pahala. Pahala-pahala yang berkaitan dengan sembahyang ini kalau disebut jangan kita tinggalkan gitu je. Kerana pahalanya itu sangat besar. Kadang-kadang pahala, ya, macam mana kita kalau kita bergerak daripada rumah nak pergi ke tempat berjamaah, selangkah-langkahan kita itu yang pertama diampunkan dosa dan diangkatkan satu darjat. Nak pergi berjamaah tu berniat, walaupun nanti tengah jalan mati ke sebagainya, tapi kita dah berniat, dah dapat pahala dah. Kerana kita dah bergerak pada rumah dengan niat nak pergi berjamaah, dan pahala setiap langkah tu dah kita dapat dah. Cuba bayangkan. Jadi maknanya bila sebut kepada sunat, jangan pandang remeh, jangan pandang ringan. Tak apalah, tak buat pun sembahyang tetap sah. Dia dijaga sembahyang sah tak sah je. Nak ke kita ibadat kita sah tapi pahala tak ada? Barat air ni ada, air mineral tapi dalamnya tak ada air. Nak ke dia? Tak nak kan? Jadi maknanya kita nak penuh. Sebab itulah nanti yang dikatakan bekalan pahala hasil ibadat kita yang kita nak bawa daripada mahsyar besok untuk ditimbang. Ditimbang di atas 2 daun timbangan, 1 daun timbangan perkara-perkara maksud keburukan, 1 daun timbangan itu untuk diletakkan perkara-perkara baik yang diwujudkan dalam bentuk benda yang boleh ditimbang pada hari kiamat besok. Yang bentuk pahala tu dibentuk seperti benda yang boleh ditimbang, dan yang buruk pun begitu juga. Jadi jangan kita buang walaupun sedikit. Kita takut yang sedikit tu nantilah yang nak menyelamatkan kita. Yang tiba-tiba dua-dua ni hampir-hampir sama. Tapi ada satu kebaikan yang boleh ditambah pada perkara kebaikan, maka beratlah jadinya sebelah. Kebaikan itu menyebabkan kita boleh masuk syurga kerana timbang itu berat lebih kepada perkara-perkara kebajikan ataupun perkara kebaikan. Jadi jangan kita buang. Kalaupun banyak melebih-lebih besok pahala sebelah kebaikan, maka kita masuk syurga. Dalam syurga Allah menyediakan 100 tingkat darjat berbeza-beza. Antara kita dengan orang paling ulama mungkin tak sama. Antara kita dengan para nabi, para rasul, tentulah darjatnya lebih tinggi, kedudukan dalam syurga. Maka maknanya lebih banyak, maka kedudukan kita darjat dalam syurga besok ada lebih tinggi lagi daripada orang yang hanya sekadar boleh masuk. Kita ni biasa ini cukuplah. Tapi besok bila dah masuk, waktu itu baru kita menyesal. Orang ni duduk tingkat ni 100 tingkat lah. Orang dia duduk tingkat ni, tentulah tak sama di antara satu derajat dengan satu derajat. Jadi berlomba-lomba kita tak lama. Tambahan kita semua ni, kebanyakan kita adalah umur mana? Umur dalam masa kecederaan dah. Kalau masih dalam umur kecederaan ni dah bersara, sebab 60 umur sara kerajaan ni tahun Masihi ni dah seumur Nabi dah 63 tahun ya, 63 tahun. Nabi umur 63 tahun waktu dia dah wafat dah. Kalau ikut Nabi betul-betul kita ni dah wafat semua dah kan. Tapi syukur alhamdulillah dibaginya kita lagi usia, maka kita pergunakan ya. Tak tahulah kita ada dosa yang banyak ke, ada ibadat kita yang perlu kita qada ke, ataupun perlu kita tambah baik lagi ke ibadat kita, maka kita gunakan masa yang ini dan usia kita begini ni, jangan kita asyik lagi ya memikirkan pagi, petang, siang, malam tentang keduniaan yang akhirnya kita mati dalam keadaan kita tidak membawa begitu banyak kebajikan dan pahala, yang kita bawa banyak dosa. Bila ditimbang besok, tak payah ditimbang dulu, dalam kubur pun sudah dibayangkan adakah kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Waktu dicabut nyawa pun kita dah tahu dah ya, bagaimana orang yang nyawa dia itu dibawa kain kafan daripada oleh malaikat untuk dibawa rohnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disuruh dengan baik, dengan lembut, dicabut nyawa, diletakkan di atas kain kafan yang dibawa daripada syurga, dibawa naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Malaikat-malaikat itu siapa punya roh yang harum ini, maka malaikat yang bawa kata sianu bin sianu, maka malaikat-malaikat yang bertanya tadi tu harum siapa punya, maka dia kata inilah roh sianu bin sianu, dan mendoakan kebaikan untuk roh itu. Alangkah baiknya kita kalau roh itu yang kita punya roh. Dan bagi jasad yang tinggal di bumi yang masih diselenggarakan oleh rakan-rakan kita, sahabat kita, jawatankuasa masjid, bilal masjid sebagainya, dia tengok roh siapa yang mati ni. Bilal tu pun kenal kita, dia kenal. Baik, tapi dia tak ceritalah tentang diri kita. Cuba bayangkan bahawa kalau orang yang dimandikan, dikafankan, disembahyangkan oleh orang-orang yang semasa kita dah terbaring itu,
Dia kenal kita, dia tengok kita ni orang baik. Bagaimana hati mereka itu melihat kita dan menyempurnakan jenazah kita. Yang tadi roh dah bawa dah. Malaikat mendoakan, yang kita jasad ni pula dalam kalangan kita, ya Allah, bagusnya Sayyidina bin Sayyidina ni hidupnya sentiasa berkunjung ke surau, ke masjid berjamaah, pemurah, pengampun, pemaaf, orangnya baik hati sebagainya. Ya Allah tuan-tuan, roh kita dah naik, malaikat mendoakan. Di bumi pula badan jasad kita yang masih tinggal disempurnakan oleh orang-orang yang menyenggarakan jenazah kita. Dikafankan macam roh tadi juga, dikafankan dalam keadaan dimuliakan oleh orang-orang yang menyelenggarakannya. Kita nak macam tu. Jangan besok dikafankan juga, tetapi dalam hati mereka itu orang ni dulu macam ni perangainya. Tak nak disebut-sebut, walaupun tidak disebut di mulut, tapi di hati mungkin ada yang berkata begitu, kerana realiti hidup kita begitu. Tak ada boleh dibohongkan. Orang tahu, orang tahu kita itu siapa. Baik. Jadi dia kata imam sudah akan menyuruh makmum membetulkan saf. Jadi jangan lupa imam bila tampil ke depan, pandanglah ke belakang. Terutama sekarang ini ada orang tidak peduli betapa susahnya datang kuasa surau ni meletakkan tanda kuning ni. Satu hari agaknya ni. Di luar, di dalam kan, potong, letakkan yang betul. Tiba-tiba kita pergi, bukan nak cerita sini, contoh je. Di mana-mana pun buat begitu. Ya? Jadi tiba-tiba kita berdiri tak ikut aturan. Ya? Sedangkan diingatkan walaupun kita tak boleh rapat, tetapi kita boleh lagi meluruskan. Nabi kata lurus dan rapatkan saf. Yang rapat sekarang ni tak boleh. Yang boleh lurus, maka lurus kita buat. Yang rapat janganlah tinggal semua. Dah tak boleh dah sembahyang lah ikut suka kita. Jarang pun tak apalah. Bila ada orang keluar seorang tak berganti dah. Cuba bayangkan kalau di sini tak ada orang, sana ada balik kosong, yang depan belakang tak nak marah. Tapi hari saya bagi tahu boleh marah ke depan. Ada yang bertanya boleh tak marah? Boleh. Orang belakang marah ke depan, penuhkan yang itu. Walaupun dalam keadaan yang begini, penuhkan juga supaya tak mau lampau jarang daripada yang sepatutnya. Kalau kita dah tak dapat pahala merapatkan, kita sekurang-kurangnya dapat pahala meluruskan saf. Ya? Jadi kita tahu apa kebabnya, apa kebaikan daripada kita meluruskan saf. Baik. Disunatkan kepada imam. Jadi banyak imam tak nak buat itu. Jangan menghadap ke depan. Dan dia tahu angkat takbir terus. Rugilah dia. Kalau berlaku pula lintang pukang di belakang, dia menanggung salah kerana dia tidak memperingatkan kepada makmum di belakang. Tengok contoh Nabi tengok belah kiri, tengok ke kanan, tengok belakang. Setelah Nabi berpuas hati, baru Nabi angkat takbir untuk nak memulakan salat dan dia sebagai imam. Jika mereka tidak membetulkan saf, maka hendaklah ia berjalan. Tengok berjalan. Tak pernah lagi saya tengok setakat ini imam berjalan. Tapi kalau ada yang berjalan tu tak ganjil. Memang Nabi pun buat begitu. Berjalan kenapa? Dia kata berjalan di celah saf itu dah membetulkannya. Kemudian barulah ia bertakbiratul ihram. Demikianlah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kita sampai nak suruh luruskan saf pun tidak, ya, samakan saf pun tidak, menghadap ke belakang tengok sekurang-kurangnya pun kalau kita tidak pergi ke belakang, ya. Kerana ini bila dibuat mungkin pada kita ganjil lah. Tapi itulah yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Baik, habis berkenaan tu waktu nak mulakan sebagai imam dan makmum pula, janganlah kata orang nak menyusahkan imam, nak pergi ke belakang sana. Awal-awal kita dah tahu, dah belajar dah, berdirilah. Letakkan kita punya tumit di belakang itu, di atas garis yang paling belakang sekali, dan berdiri pada yang dah tetapkan, ya. Kalau sekarang lah, jadi maknanya kerana kita mematuhi satu peraturan yang dikatakan SOP. Baik. Menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram, iaitu takbiratul ihram, takbir masuk kepada sembahyang. Di waktu kita telah berdiri sempurna, iaitu 2 kaki yang kita jarakkan lebih kurang 1 jengkal menghadap ke arah kiblat dan menundukkan muka kita, menundukkan pandangan kita melihat ke arah lebih kurang tempat kita meletakkan dahi waktu sujud, barulah kita bertakbir Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar kena ingat, jangan dipanjangkan tempat yang tak panjang, ataupun jangan kita berhenti Allah Akbar. Dia tahu contohlah, banyak lagi kalau kita nak ulas, tapi tak sempat nak ulas malam ni. Nak sebut iaitu dia kata menghadirkan 3 perkara. Apa dia yang kita nak hadirkan? Dikatakan menghadirkan ni mengharanah.
menyertakan niat sewaktu kita takbiratul ihram. Tuan-tuan semua dah tahu ni, ini ulang kaji saja, ulang kaji. Tapi kalau dalam kita ada yang masih belum faham lagi, kita fahami betul-betul kerana ini merupakan rukun. Ya. Yang dikatakan muqaranah ini, kita qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Kita menyertakan sesuatu itu yang terus dikaitkan dengan perbuatan kita. Kalau kita pisahkan di antara niat dengan perbuatan, itu tidak dikatakan sebagai niat, itu dikatakan sebagai azam dan cita-cita saja. Ataupun kalau lebih jauh lagi, kalau di rumah kita nak pergi sembahyang, nak berniat, itu boleh dikatakan angan-angan saja. Kalau dah berdiri dah, mungkin kita boleh katakan azam, cita-cita. Tapi kalau kita Allahu Akbar, kita kaitkan dengan Allahu Akbar itu, kita sertakan, itu barulah dikatakan niat, iaitu apa yang dikatakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Kita menyengajakan sesuatu yang kita nak buat itu, terus kita buat dengan perbuatan. Begitu juga kita masa berwuduk, masa mandi hadas, sah. Masa berwuduk ialah sahaja aku mengangkat kecil dalam hati kita, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Dah kena dah air itu. Jangan kita baru tengok air, sahaja aku mengangkat kecil, Allah Ta'ala baru tak ada, baru kena. Maknanya kita dah pisahkan di antara niat dengan perbuatan. Qasdu syai'in muqtadin bi fi'lin itu tak berlaku. Ya? Jangan tak dulu basuh baru kita berniat, tak juga. Mesti sahaja aku mengangkat hadas kecil, dah kena dah. Barulah kita sapu ke seluruh muka. Jadi yang dikatakan 3 perkara yang kita nak sertakan waktu takbiratul ihram itu, iaitu apabila seorang itu bertakbiratul ihram, maka wajib di atasnya menghadirkan 3 perkara dalam hatinya sebelum itu, iaitu pertama, niat menentukan salat yang hendak didirikan sama ada zuhur, salat asar dan sebagainya. Kedua, niat salat itu fardu di atasnya jika salat itu salat fardu. Ketiga, niat mengerjakan salat itu, yang jika ia berniat mengerjakan setengah saja, ia berniat mengerjakan semuanya dengan ta'liq, maka si Zaid datang, saya akan berhentilah aku salat ini, maka salat itu tidak sah. Jadi 3 perkara itu kalau dalam istilah perkataan yang digunakan ialah apa dia? Qasad ta'arrud ta'yin namanya. Qasad itu sahaja aku. Kalau kita lafazkan, ya, niat itu kalau kita lafazkan sahaja aku. Ta'arrud sahaja aku salat. Itu qasad. Sahaja aku salat, menyengajakan salat, sahaja aku salat. Ta'arrud itu fardu, kerana sembahyang yang kita nak tunaikannya fardu. Kerana sembahyang itu ada yang fardu, ada yang sunat. Sembahyang yang kita 5 waktu ini fardu, maka kita kena ingatkan fardu. Sahaja aku salat fardu. Fardu apa? Fardu maghrib. Kerana maghrib tu, kalau kita tak sebut maghrib itu ada yang sunat, betul tak? Iaitu sembahyang sunat qabliyah, isya, qabliyah, ba'diyah. Jadi yang mana satu? Sekali kita kena sebut qabliyah. Yang niat kita sebut sahaja aku salat sunat qabliyah isya, kan? Sahaja aku sembahyang sunat ba'diyah isya, ataupun sahaja aku sembahyang isya ba'diyah, sahaja aku sembahyang isya qabliyah, boleh juga. Tak semua sunat, ya? Tapi yang fardu tadi kena sebut dia sebagai fardu. Yang kena khusus sahaja aku sembahyang fardu isya, cukuplah 3. Qasad yang mana? Sahaja aku salat. Fardu ta'arud yang mana? Kita mengingatkan fardu. Ta'yin yang mana? Ta'yin nama sembahyang yang kita nak buat. 5 waktu, iaitu ta'yin. Kalau isyak, sahaja aku sembahyang fardu isyak. Kalau subuh, sahaja aku sembahyang fardu subuh. Kalau zuhur, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Kalau asar, sahaja aku sembahyang fardu asar. Kalau maghrib, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Sempurna dah 3 tu. Mesti dia berada di dalam takbir kita, bermula daripada Allah sampai Ra. Ya? Dan cara muqaranahnya, dia ada yang dikatakan dengan muqaranah atau yang dikatakan dengan muqaranah tauzi'iyah, ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah kamaliyah. Yang sempurna niatnya ialah kita tidak pun kita sepanjang Allahu Akbar, sahaja aku sampai maghrib, gitulah, ada sepanjang tu. Itu kamaliyah sempurna. Kalau kita masa Allah kita sebut sahaja aku sampai maghrib akbar, itu kita dah mensukukan. Itu namanya urfiyah. Urfiyah ini maknanya niat yang diterima pakai juga. Itu untuk orang awam yang susah nak sepanjang Allahu Akbar itu dia nak menyatakan yang kamaliyah tadi yang sempurna. Kamaliyah itu sempurna, yang terbaik sekali. Yang tauzi'iyah yang salahnya ialah kita pisah-pisahkan. Allah, ya, masa itu saja aku
Allah tu mungkin kita pecah-pecahkan sesuatu, itu maknanya tauziah yang tu salah, itu tak boleh. Ya. Jadi itu cara. Jadi orang bertanya juga, Allahu Akbar yang wajib kita berniat tadi sahaja aku sembahyang zuhur. Yang kita baca selama ni sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mana? Tunai mana? Kena Allah Taala mana? Ya. Yang itu hukumnya sunat, yang di hujung tu. Dan ada juga ulama mengatakan wajib, ya. Iaitu sahaja aku sembahyang fardu zuhur dalam mazhab Syafi'i, yang itu mesti syarat berniat. Kemudian yang 4 rakaat itu macam mana? 4 rakaat tunai kerana Allah Taala itu bila sebut zuhur, kita terbayang tak zuhur ni 4 rakaat? Apakah kita terbayang 2 rakaat ataupun terbayang 1 rakaat? Semua kita tahu sembahyang zuhur 4 rakaat. Sebut saja sembahyang subuh, sebab niat tu pun bukan kita nyatakan. Kita sebenarnya kita selayang, kita ingat dalam pemikiran kita, dalam hati kita, kita sembahyang gitu. Kita niat gitu. Jadi maknanya bawa sekali. Saja aku sembahyang fardu, dia bukan dibaca, ya. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunaikan Allah Taala. Jadi 3 tadi yang rukunnya, yang hujung itu adalah sunat. Dan ada ulama mengatakan wajib, maka nak mengelakkan daripada perselisihan pendapat ni, eloklah kita bawa sekali. Ya, bawa sekali yang sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunaikan Allah Taala. Ya. Tapi yang 3 yang awal tadi tu jangan tak ada, kena ada. Baik. Berkaitan dengan niat itu juga naklah disertakan kalau kita imam. Tapi imam ni kalau dia tidak berniat sebagai imam, apa jadi? Apa jadi? Dia tidak dapat pahala berjamaah. Makmum je sah kita sembahyang. Makmum ada 100 orang dalam surah Al-Aziz. Imam dia sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunaikan Allah Taala. Dia tak berniat jaga imam. Jadi makmum tadi semuanya sah dan semua dapat pahala berjamaah. Imam dapat pahala sembahyang seorang. Kalau imam nak dapat pahala, imam kena berniat sebagai imam. Ya. Ada kala imam ni dia tak nak berniat sebagai imam kerana ada orang ikut di belakang, orang itu malah ikut dia. Sedangkan dia sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Sembahyang sunat ba'diyah qabliyah tak perlu berimam, ya. Kerana kalau ada orang ikut sah, tapi dia imam, dia sembahyang qabliyah ba'diyah itu merupakan sembahyang sunat bersendirian, tak perlu berjamaah. Kalau ada orang ikut, sah sembahyang dia. Dapat ke tidak pahala tu Allah alam lah. Sebab itu hukumnya harus saja diikut, bukannya sunat, ya. Apa lagi? Kalau kita sembahyang itu sembahyang jamak pun kena niat juga. Kalau sembahyang itu sembahyang kasar pun kena sebutkan kasarnya. Sembahyang Jumaat pun kena sebutkan sebagai makmum salat Jumaat. Saja aku salat fardu Jumaat, makmum ikut imam, makmum ikut imam pun boleh, makmum pun boleh. Kalau dalam kalangan kita ada bangsa asing, dia berniat dalam bahasa dia, boleh. Niat itu maknanya menepati apa yang kita nak lakukan. Bahasa itu tak. Kalau dia nak balik pada asal bahasa Arab pun boleh, tak ada masalah. Ya, jadi niatnya sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam ataupun dia sebut makmum yang maknanya sama, boleh kita buat begitu. Ya. Kalau kita sebut pula sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam Haji Yusof, yang di depan tu Ustaz Halim, sah tak sembahyang? Yang tu tak sah. Sebab yang imam tu Ustaz Halim, tiba-tiba dia sebut nama Haji Yusof pula. Kalau betul je Haji Yusof, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam Haji Yusof kerana Allah Taala, betul? Sah. Tapi kalau dia kata sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam Ustaz Halim, tapi yang jadi imam Haji Yusof, tak sah kerana tidak sama dengan yang dia diniatkan. Tapi tak adalah buat gitu. Cukuplah sekadar sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam ataupun makmum kerana Allah Taala. Ya. Kalau ada masalah berkenaan niat, silakan kita bincang sama. Ya tuan. Betul. Dia bukan disebut tuan, kita ingatkan saja dalam hati, lintaskan saja. Kalau kita terjemahkan dengan makna itu sajalah. Itulah yang apa saya jumpa dalam kitab dia sebutlah sahaja akulah. Mana kita ni memang kalau tujuan yang sama tu bolehlah, tapi saya tak berani nanti kan. Tapi kemungkinan ada juga saya terjumpa dalam kitab itu. Aku salat fardu maghrib kan,
Tapi kebanyakan umumnya yang disebut ialah sahaja aku salat fardhu maghrib, ya. Kalau dia membawa makna dan pengertian yang sama, maka dia tidak masalah lah. Dia takut berbeza dari segi bahasa. Sebab bahasanya kadang-kadang kalau kita tengok dulu kan, itu sebabnya sampai hari ni orang nikah kahwin dia tak ubah dah tu. Dia nikah kahwin dia kata aku nikah akan dikau akan anak aku, semua akan maka kan. Sebab dia itu tidak takut lari daripada maksud yang sebenar kehendak daripada akad nikah tersebut. Kalau tidak, kalau bahasa kita yang baru kan senang kan. Aku nikahkan kau dengan anak aku, lebih kurang gitu kan. Tapi masih ada lagi aku nikahkan akan dikau. Tak tahulah saya kalau ada juru nikah sini. Tapi tak apa Datuk, saya cuba rujuk balik Tak maaf saya cuba rujuk balik. Kalau saya jumpa saya beritahu balik pada kuliah akan datang. Ataupun jumpa awal saya beritahu Datuk awal Saya sebut dulu yang biasa. Walaupun masa sama saya teringat ada juga yang macam tu, tapi saya tak nak jelaskan betul dahulu. Saya nak jawab kemudian. Baik. Menghadirkan seterusnya kemudian bola takbir ihram demikianlah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sekiranya orang itu tak dapat langsung lah nak memukaranahkan waktu takbir ihram macam mana? Tak boleh ni, tak boleh. Allahu Akbar sehingga tak dapat dinaikkan imam berkali-kali. Orang yang begini adalah ulama mengatakan dahulukanlah sedikit daripada takbiratul ihram. Dahululah, maknanya janganlah lawas sangat. Kerana dalam mazhab yang lain pun ada yang berpendapat begitu. Niat itu bukan waktu takbir. Waktu takbir itu kena diingat Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak gitu. Mazhab Syafi'i ialah waktu itu sebab Allahu Akbar kita sudah maklum maknanya ialah Allah Maha Besar, Maha Agung. Waktu kita niat tadi itu dengan sendirinya bersama dengan apa yang kita ingatkan Allah yang Maha Agung itu. Gitu ya. Jadi gitulah kalau kita tak dapat sangat. Sedangkan tadi pilihan niat tadi sudah ada, cara urfiyah pun dah ada untuk orang umum. Dia asal dia berniat di mana-mana sahaja aku sembahyang fardhu maghrib, waktu dia Allahu Akbar, di mana-mana penjatuh niatnya dia berkira ya. Kalau cuma dia tak boleh dibagi-bagi dipecah-pecahkan atau tak tauzi'iyah nama dia. Kalau yang boleh tadi yang kamaliyah lah, yang sempurna daripada awal sampai ke akhir. Baik. Seterusnya menghadirkan niat menjadi makmum. Dah sebut tadi ya. Dia kata bila makmum menghadirkan dalam hatinya 3 perkara tersebut, iaitu nama salat, sifat salat dan niat mengerjakan, maka hendaklah juga dia menghadirkan niat menjadi makmum ataupun mengikut imam. Mengikut imam ya. Contohnya azan ya. Azan. Tak, kata tadi Ustaz cakap apa? Belum ada. Baik. Dia kata sini menghadirkan niat menjadi makmum. Jadi kalau kita sebagai makmum tiba-tiba kita ikut imam, tak mengingat sebagai makmum, tapi perbuatan imam kita ikut, makmum itu sembahyangnya tidak sah. Dia ikut imam itu takbir, dia takbir, cuma dia tak niat ikut imam, maka makmum itu tidak sah sembahyangnya kerana dia ikut semua perbuatan imam. Tapi kalau dia ikut tu dia nak sembahyang sendiri, tiba-tiba contohnya orang mufaraqah, bila dia mufaraqah dengan imam kan, maknanya dia bila dia bermula mufaraqah tu dia dah sembahyang sendiri, tiba-tiba bila mana dia sembahyang sendiri tu perbuatannya seiring dengan imam. Imam berdiri, dia berdiri, imam rokok, dia rokok, imam sujud. Itu tidak ada masalah. Itu berlaku dengan secara tidak dirancang begitu ya. Tapi kalau dia rancang mana ikut imam tetapi dia tidak benar ikut imam, yang itu hukumnya adalah tidak sah sembahyang makmum tersebut. Baik. Kemudian seterusnya fadilat mendapat takbiratul ihram. Dia ada mendapat fadilat lain, mendapat pahala lain. Ya, mendapat fadilat ni kelebihan, mendapat pahala berjemaah ni lain. Pada pahala berjemaah ni kalau nak dapat, selagi imam itu masih belum salam, kita takbir di belakangnya, maka kita dapat pahala berjemaah.
Kalau fadilat takbir ini, dia mesti takbir bersama dengan imam daripada awal. Ya, nak dapat fadilat takbir ihram bersama dengan imam kan? Imam takbir, dia kena takbir. Sejurus imam takbir, dia kena takbir. Jangan menyalahi imam, jangan bersama dengan imam, jangan menempel dengan takbir imam. Allahu Akbar, dia belakang Allahu Akbar. Dan jangan ulang, jangan melakukan was-was secara zahir. Allahu Akbar, jatuh balik Allahu Akbar. Itu was-was secara zahir, tak boleh gitu. Ya, maknanya pantas Allahu Akbar bila imam dah habis, lalu dia pun Allahu Akbar takbir, maka dia dapat fadilat yang dikatakan fadilat takbiratul ihram. Apabila imam mengangkat takbiratul ihram, maka disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram. Ingat ya, jangan kita tangguh-tangguh. Kini kat kita lazimnya ramai orang dia dah belajar lah bab muafiq masbuk. Tak apa, dia kata nanti imam habis baca hampir baca surah, aku masuk angkat takbir, imam rukuk, aku rukuk. Dia kata dia kira sah. Tapi dia dah kehilangan fadilat takbir bersama imam, dia sudah kehilangan bacaan doa iftitah, dia sudah kehilangan fadilat mendengar bacaan Al-Quran imam, ya, Fatihah dan juga surah, dan dia pula tak dapat nak baca Fatihah kerana dia menjadi makmum yang masbuk. Cuba bayangkan, banyak perkara dia hilang. Jadi oleh demikian jangan diamalkan. Kalau kita sudah hadir, maka cepat-cepat kita takbir ihram sejurus imam takbir ihram, ya. Tetapi kalau kita bukanlah sengaja kita nak lambat, tetapi kita memang lambat, janganlah kita terkejar-kejar ataupun tergesa-gesa. Kalau terkejar-kejar, tergesa-gesa memang ditegah, dilarang. Berjalanlah kita, kalau berwuduklah macam biasa. Kalau berjalanlah dengan biasa. Kemudian dapatkanlah imam. Setakat mana kita dapat ikut imam, setakat kita itulah yang kita akan dapat. Tidak disuruh kerana nanti termengah-mengah sebagainya, yang lain pula yang berlaku pada diri kita. Khusyuknya tak boleh, kita pula rasa termengah-mengah, maka susahlah kita nak menghadirkan kekhusyukan waktu sedemikian. Baik, apabila imam mengangkat takbir ihram, maka disunatkan bagi makmum segera bertakbir ihram selepas takbir imam supaya ia mendapat fadilat takbir. Ada hadis mengatakan siapa yang menghadirkan takbir ihram selama 40 pagi, dan saya ditulis untuknya 2 kebebasan, iaitu kebebasan daripada api neraka, kebebasan daripada nifak. Tersebut dalam kitab Syarah Syihab. Menurut riwayat, ada kesimpulan penyamun telah menyamun 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya milik Abu Umamah Al-Bahili. Lalu beliau datang menemui Rasulullah SAW dengan rupa yang sugul. Beliau telah ditanya oleh Rasulullah SAW apakah yang telah menduka ceritakannya. Beliau pun menceritakan peristiwa itu. Lalu Rasulullah bersabda, aku fikir aku duka cerita kerana lupa takbiratul ihram. Beliau menjawab, wahai Rasulullah, kelupatan takbiratul ihram itu padaku lebih besar daripada kehilangan semua harta ini, bahkan lebih besar daripada kehilangan unta sepenuh bumi. Tengok takbiratul ihram, tuan-tuan, baru takbiratul ihram begitu besar. Kata waktu itu Abu Umamah Al-Bahili bersama Rasulullah, ya, kerana Rasulullah tengok dia agak sugul, apakah dia tak apa dia kata. Lalu beliau datang menemui Rasulullah SAW kerana kehilangan unta tadi. Rupanya dia sungguh, beliau telah ditanya oleh Rasulullah SAW apakah yang berduka ceritakan dia dalam sugul. Beliau pun menceritakan bahawa peristiwa itu, kehilangan unta tadi itu. Lalu Rasulullah bersabda, aku fikir engkau keduka cerita kerana lupa takbiratul ihram. Sebab dia ini ahli jemaah. Wahai Rasulullah, kalaulah kelupatan takbiratul ihram itu pada dia lebih besar daripada kehilangan semua unta. Tengok, itu bukan Rasulullah yang kata, sahabat Nabi yang kata. Pada dia beranggapan bahawa kalau dia lewat takbiratul ihram tak sama nilainya dengan kehilangan unta, lebih besar daripada kehilangan semua hartanya ini, bahkan lebih besar daripada kehilangan unta sepenuh bumi. Bayangkan sepenuh bumi unta, kan? Satu takbiratul ihram. Jadi maknanya apa-apa ibadat yang kita lakukan ni, tuan-tuan, kalau kita maklum, sangat besar pahalanya, sangat besar. Itu tadi cuba kita bayangkan, ya, selangkah kita melangkah pada rumah dah diampunkan dosa, diangkat 1 darjat. Baru selangkah, kalau berpuluh-puluh langkah, kalau beratus-ratus langkah, lebih lagi lah. Kalau ditimbang pula kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan dunia dan isi alam ini, berat lagi kalimah la ilaha illallah dia punya kelebihannya. Cuba bayangkan, ya. Jadi semuanya itu nak diberi kepada hamba Allah Ta'ala ini supaya besok boleh memberatkan timbangan
amalan dia semasa mereka ditimbang di padang mahsyar nanti. Kata pengarang Minhajul Fadilah, takbir ihram itu hanya dapat dicapai dengan mengangkat takbir ihram sebaik sahaja imam selesai. Jadi kalau sesiapa yang nak yang ini, maka dia bila imam selesai takbir, naklah terus takbir mengikut syarah sahab. Syarahul Muhzab. Fadilat ini boleh didapati apabila seorang itu bertakbir tanpa diganggu was-was. Janganlah was-was, ulang balik ya. Dan bila asalnya cepat, tapi tiba-tiba dah jadi kita jauh daripada imam pula waktu kita angkat takbir. Jika takbir ihram seorang itu diganggu oleh was-was yang zahir, maka ia tidak mendapat fadilat takbir ihram. Tetapi sebaliknya ia boleh mendapat fadilat itu jika ia hanya diganggu oleh sedikit was-was saja. Ya, sedikit was-was kemudian dia mulakan balik, boleh terus. Nah, masih lagi dapat. Baik, seterusnya menyebut takbir ihram tanpa mat. Ini mana pula tanpa matnya? Ya, sebab dalam takbir ihram itu ada yang kita kena panjangkan ya sebutan. Jadi macam mana disebutnya, disunatkan bagi imam dan makmum mengucapkan takbir ihram tanpa mat. Maksudnya Allahu Akbar yang asalnya ialah 2 harakat. Ya, Allah tu. Bukan tak ada mat ni, maknanya Allahu Akbar, bukan gitu. Allahu Akbar maknanya 2 harakat. Dalam mazhab Syafi'i sepanjang-panjangnya yang boleh kita sebut ialah 14 harakat. Cuba tengok ya, supaya nanti tak ada dalam kalangan kita nak komplain tak boleh berniat semasa takbir ihram. 14 harakat, tapi 14 harakat itu sangat panjanglah. Kalau tak boleh juga berniat, kerana niat pada masa tu agak ganjil juga. Jadi maknanya yang seeloknya Allahu Akbar. Ada orang dia bagi panjangan tempat yang tak patut panjang. Allahu Akbar, salah dah. Ba tu tak ada alif lepasnya, tak ada panjang. Itu menyatakan Allah Ta'ala tu gendang-gendang. Jangan diubah. Jangan berhenti Allah Akbar pun salah, tak sah takbir kita. Ya, Allahu Akbar tak ada Allah, salah juga. Ataupun Allah pun salah juga. Kalau kita sebut Allah, seolah-olah A tu panjang menjadi man, menyebutnya maka itu bertanya. Dan maknanya bertanya, adakah Allah Ta'ala itu besar? Allahu Akbar. Adakah Allah Ta'ala itu besar? Itu makna dia. Jadi maknanya kita sebut Allah, alif lam di atas al, ya? Tak ada panjangnya A tu. Yang panjangnya la tu, ya? Yang sunatnya 2 harakat, ya? Itu dia yang sebut sini, disunatkan bagi imam dan makmum mengucapkan takbir ihram itu tanpa man. Jadi maknanya dia dapatlah dapatlah fadilat sunat waktu takbir itu, ya. Dan tetapi dalam kitab Munyatul Musalli saya kata tadi ialah 7 alif. 7 alif ni maknanya 14 harakat. Baik, peraturan menyebut takbir ihram bagi imam dan makmum. Bagi imam hendaklah ia mengucapkan takbir ihram itu dengan suara yang lantang. Sedangkan bagi makmum pula hendaklah mengucapkan takbir ihram itu takbir lain dengan suara yang perlahan, kecuali ia menjadi mubaligh. Maka hendaklah mengucapkan takbir-takbir itu dengan suara yang lantang. Okey, takbir imam ini, imam tadi tu Allahu Akbar itu semua sembahyang, semua takbir sebagai jadi imam ke semua sembahyang ataupun sembahyang yang kuat suara je? Semua sembahyang. Ya? Kalau zuhur sekalipun, asar sekalipun. Kerana waktu zuhur asar ialah sembahyang yang digendahkan suara. Kalau kita sembahyang zuhur asar bersendirian, tidak perlu diangkat suara, dikuatkan suara. Suaranya sekadar didengar oleh telinga kita sendiri. Tetapi bila kita sembahyang berjamaah, makmum masih sama seperti mana yang disebut tadi, tapi imam takbirnya kena kuat. Kalau itu imam itu tidak dikenali, orang tak kenal pun imam tu, tiba-tiba tak dengar pun dia punya takbir, maknanya kalau makmum itu ikut, makmum itu tidak sah sembahyangnya. Ya? Tapi kalau dia dah kenal dah yang jadi imam itu, orang-orang ini memang dia kenal dah, tapi pada hari itu dia tak dengar sebutannya, masih sah lagi lah. Tapi kalau dia tak kenal pun, macam kita selalu kan nak ikut orang, dia ikut, tiba-tiba dia imam, senyap je, orang itu kita tak pernah kenal pun, tapi tak didengari kalimah yang diucapkan Allahu Akbar itu. Kerana walaupun sembahyang itu sembahyang sir perlahan, tetapi bila dia jadi imam, sembahyang itu sembahyang yang perlahan tadi, maka takbirnya kena dikuatkan. Takbir, banyak takbir.
Allahu Akbar waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar datuk rukuk kena kuat, sami Allahu hamidah kuat, dan juga yang akhirnya ucapan salam kena kuat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula bila dah perlahan masuk kita perlahankan sebagai imam. Tapi kalau kita makmum, kalau kita sembahyang sendirian, perlahan. Baik, kita tengok balik kadar perlahan yang macam mana. Kadar perlahan yang dikatakan perlahan itu ialah sekadar didengari oleh telinga kita, itu perlahan. Kalau dia dengar orang lain itu kuat. Kalau boleh mengganggu orang lain sampai orang lain tak khusyuk dan sembahyang kerana bacaan kita, kerana bila imam itu baca kuat, sembahyang yang suaranya lantang, makmum disuruh dengar bacaan imam. Itu sebabnya masa baca Fatihah, masa lepas imam baca Fatihah dengan suara yang lantang, imam kena berhenti. Jangan baca dulu, bagi makmum di belakang baca. Sebab nanti makmum di belakang baca Fatihah, lepas makmum baca, baru pula imam baca lantang, dan baru makmum dengar, dan makmum pun tak terganggu bacaan dia waktu dia sedang baca. Maklumlah kadang-kadang imam tu baca seronok, berlagu, bertaranum kan bacaan dia, makmum di belakang baca Fatihah. Telinga aja ke sana, tersasul pula bacaan Fatihah. Sedangkan Fatihah itu imam ke makmum ke, Fatihah wajib dibaca. Jadi kena angkat suara sekadar dengar oleh telinga kita. Jadi makna kalau tadi itu sembahyang yang suaranya perlahan, sembahyang zuhur, sembahyang asar, 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat yang akhir bagi isyak, 1 rakaat yang akhir bagi maghrib, perlahan tapi takbirnya kena kuat. Apa sebabnya? Kerana makmum berpandukan kepada takbir kita. Yang perlahan bacaan tadi, rakaat yang ketiga, yang keempat bagi imam, hati-hati ni. Sebab ini mikrofon ni dia boleh tangkap rasa sensitif kan. Akhirnya yang perlahan tadi jadi kuat balik. Makmum seluruh surau dengar, seluruh masjid dengar. Jadi jadi kuat balik. Jadi imam pun, kalau jadi imam pun kena hati-hati supaya tidak diangkat suara tadi. Kita tak angkat pun, tapi oleh kerana kita angkat sikit suara, menyebabkan suara dah jelantang. Ada ni makmum di belakang sana tahu imam sedang baca apa. Kuat. Jadi tak boleh gitu, kerana takut nanti kaedahnya suara itu didengari oleh telinga dia dalam keadaan yang tenang. Kalau dalam keadaan yang hingar-bingar, berlaku bising, sebagainya, contoh ada kenderaan ke, ataupun dia memang tidak mendengar, dia pekak ke, tak perlulah dia sampai nak mendengar juga suaranya. Cukup hanya sekadar kalau keadaan itu tenang, aman, dia boleh dengar, gitu je. Jadi kena ingatlah supaya nanti orang setiap dalam kalangan kita jangan sampai tak ada suara. Bagi sembahyang yang perlahan tadi, angkat suara dia dengar oleh telinga kita, jangan bagi terlampau kuat. Kalau orang kadang sebelah-sebelah kita kiri kanan dengar sikit tak apalah. Kalau ada di hujung sana ada kemungkinan mengganggu. Bila mengganggu dia sudah menjadi berdosa ataupun haramlah. Yang kuat tadi bila angkat suara orang dengar kuatlah maknanya. Tapi kaedah tadi tu bagi imam, kerana dia diingatkan waktu takbir sembahyang apa pun, kalau dia jadi imam takbir kena angkat suara Allahu Akbar. Kemudian tu bila dia baca doa kita perlahan balik, Fatihah perlahan, dan juga baca surah perlahan. Bila rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, gitu. Sebab nanti kaedahnya kalau imam itu tidak suara, orang di belakang tak dengar, dia pun orang di belakang tak kenal dia siapa, maka kalau kita ikut sembahyang kita jadi tidak sah. Termasuk juga bacaan Fatihah gitu. Fatihah sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, imam tak baca kuat, imam tu tak dikenali. Kalau imam dah kenal ni, pagi ni imam tak pernah angkat suara, mungkin suara dia sakit, tekak sebagainya, tak angkat suara lah, tak apa, boleh diikut. Tapi ini tak kenal langsung. Sebab apa? Bila tak dikenal ni, ada kemungkinan orang itu tak pandai sembahyang ataupun dia tak pandai baca. Sedikit lagi saya habiskan, Peraturan menyebut takbir ihram bagi imam dan makmum. Bagi imam dalam mengucap takbir ihram itu dengan suara lantang. Sedangkan bagi makmum pula hendaklah ia mengucapkan takbir ihram dan takbir lain-lain dengan suara perlahan, kecuali ia menjadi mubaligh. Mubaligh di belakang ini adalah mungkin
berpandukan kepada ni mikrofon, tiba-tiba mikrofon tak bunyi, ya, lighting tak ada ke, maka adalah dalam kalangan kita yang kena melatih diri jadi mubaligh. Mubaligh ni maknanya bukan mubaligh, penyampai. Imam kata Allahu Akbar, kita bimbang, yang di belakang-belakang setengah. Mubaligh ini boleh, orang sini boleh, orang belakang boleh, dengan syarat orang belakang-belakang itu boleh tahu, tak semestinya seorang. Cuma kena ingat, ikutlah cara kita, Allahu Akbar. Kemudian tu kalau bangun daripada macam tuan dia tanya tu kan, bangun daripada rokok nak pergi tidak kan. Kalau kita ikut di Mekah, imam kata Sami Allahu liman hamidah, boleh kata Rabbana lakal hamd. Itu di Mekah, mazhab Hanbali. Kita macam mana imam ucap, kita macam tu dah kita ucap. Maknanya kalau kita jadi mubaligh, imam kata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kita Sami Allahu liman hamidah jugalah. Ya. Jadi kalau kita ikut juga Rabbana lakal hamd, maknanya kita terikut dah cara orang sana tu. Tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Saya habis awal 15, kita berhenti. Ini nombor 14. Tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Bila makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam, nescaya tidak sah sembahyangnya mengikut pendapat yang sahih. Jadi pastikan mereka yang terlindung, yang jauh, pastikan. Dengan cara mana? Tak semestinya kita melihat imam di depan. Lihat orang di hadapan kita. Orang di luar sana, di belah belakang. Siapa yang kita lihat? Orang buka pintu. Orang buka pintu itu yang dikatakan orang sebagai sebagai wasitah, perantara. Perantara, dia kena betul macam mana imam buat, dia kena buat begitu bagi orang di luar sana tengok dia nak ikut seperti mana imam buat. Ya, kalau dia salah, orang sebelah belakang dia ada salah kerana orang di belakang tu tak ikut tak dapat apa imam. Macam muslimah di belakang sana tu, kena orang yang dia nampak tu kena betul. Kalau dia tengok orang yang dia nampak tu tak betul, kacau lah. Dia akan menyalahi apa yang imam buat. Itu namanya rabitah, nama dia, perantara, ya, rabitah. Tadi itu yang menyampaikan suara Allahu Akbar, Sami Allahu hamidah, itu namanya apa dia? Mubaligh. Apabila imam bertakbir ihram serentak dengan imam, saya tidak sah sembahyangnya ikut pendapat yang sahih. Dan jika ia bertakbir ihram dengan mendahului imam, lebih pula teruk dulu pada imam, nescaya sembahyang tetap tidak sah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bila ia bertakbir, hendaklah kamu ikut bertakbir. Kemudian yang ke-15, yang akhir, makruh rukuk sujud. Makruh ni dibenci, tidak disuka. Kita bila belajar makruh tak berdosa, boleh buat, kan? Dia kata tak ada benci. Yang tak benci, tak suka ni agama. Makruh, ya. Maka makruh ni kena tinggalkan. Makruh rukuk sujud serentak dengan imam. Dia kata jika makmum melakukan rukuk, sujud dan sebagainya dari rukun-rukun fi'li. Rukun fi'li dan sembahyang iaitu berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di dalam sujud. Lagi apa? Apa lagi? Yang pertama berdiri betul, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk sujud, yang keenam duduk membaca tahiyat akhir. Kemudian satu lagi kalau nak jadi 7, tertib. Tertib ini boleh juga masuk kepada bab berkaitan dengan hati, ya. Dia kata jika makmum melakukan rukuk, sujud sebagainya rukun-rukun fi'li serentak dengan imam, maka salatnya tidak batal. Tak batal, serentak. Tetapi perbuatan itu makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bila ia rukuk hendaklah kamu rukuk, dan bila perbuatan itu juga menghilangkan fadilat berjemaah. Tengok, kalau berhilang fadilat berjemaah, maknanya tak dapat pahala berjemaah lah kita. Rugilah. Kita memang bercita-cita nak berjemaah ini, kita melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Tiba-tiba kerana gagal kita nak ikut tata cara berjemaah, ada adabnya, menyebabkan kita tak dapat pahala jemaah pada hari itu, ya. Dan perbuatan itu juga menghilangkan fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Demikianlah kata Imam Ar-Rafi'i dan juga Ibnu Ar-Rafi'ah, ya.
Jadi berkenaan dengan yang itu tu kena hati-hati. Itu menyamai. Kalau mendahului pula, maka akhirnya kalau dua rukun mendahului batal. Kalau menyamai belum batal makruh. Kalau dia pula mendahului, imam belum bergerak rukuk, dia dah rukuk, imam pun bergerak i'tidal, dia dah i'tidal. Kemudian dia belum, imam baru nak naik sujud, nak terus dia sujud, maknanya dah lebih dua kali imam tadi batal sembahyangnya kerana mendahului imam. Ataupun dia imam berdiri lagi baca Fatihah atau surah, dia dah rukuk, dia dah i'tidal, dah terus sujud pula dia. Itu batal juga sembahyangnya. Baik, sejanji tadi sampai 15, sekarang kita sampai 15 dah, nanti insya-Allah kita sambung kemudian. Boleh ya? InsyaAllah, kerana masa pun dah lebih dah. Itu tuan-tuan beberapa sedikit pencerahan daripada kitab yang saya baca ni, masalah imam dan makmum, ya, al-qaul tam fi ahkamil makmum wal imam ala mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita baca ni semuanya berdasarkan kepada pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, mudah-mudahan kita dilimpah rahmat dan keberkahan Taala, dan kita sentiasa nak memperbaiki dan memperelokkan sembahyang ataupun ibadat yang kita lakukan ini, ya. Kalau sebelum ini mungkin ada sedikit-sedikit yang ada berbeza, maka kita perbetulkanlah supaya balik kepada tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebelum akhir saya bukalah soalan kalau ada, insya-Allah. Ya. Mendului makruhlah. Amin, ya. Amin itu mesti sama dengan imam dan bertepatan dengan amin malaikat di langit, orang itu akan diampunkan dosa yang terdahulu. Tengok, itu bukan sesembarang, hadis Nabi mengatakan gitu. Kalau sekiranya dia amin, amin ini kena angkat suara. Jangan pelan-pelan. Amin. Kerana lafaz amin ini ada 4. Satu amin. Satu amin. 4 ke 3, 4 ya. Satu lagi amin. Yang dipakai di negara kita ialah amin. Ada orang protes, tak betul tajwidnya. Nak tanya itu ayat Quran ke tidak? Ayat Quran ke tidak? Oleh demikian, kalau dia bukan ayat Quran, dia tidak terikatlah. Yang terikat dengan tajwid ini 100% ialah bacaan kitab suci Al-Quran, ya. Jadi itu kata ulama, cara-cara bacanya begitulah. Dan maksudnya dia itulah doa. Bila doa tadi itu, masyarakat kita dan mazhab kita Asy-Syafi'iyah, dia panjang amin, maka kita bolehlah amin. Bila panjang tu nanti ada kemungkinan akan dapat samalah dengan amin malaikat dan juga amin sekalian jamaah. Jadi makmum jangan sama sekali mendahului amin pada imam. Imam jangan pula tak dengar-dengar amin dia. Sekali makmum tak dengar amin imam, dia pun amin. Rupanya imam tu amin juga perlahan. Kena kuat amin. Ya, kena kuat. Itulah kalanya makmum boleh menguatkan suara waktu amin. Waktu amin doa kunut, boleh kuat, ya. Waktu takbir ihram tadi tak perlu kuat. Boleh, insya-Allah. Lagi tak ada, ya. Mudah-mudahan, ya. Tentuan jangan, kalau sekiranya ada mungkin kesilapan apa yang saya sampaikan, maklumkanlah. Ni janganlah terima aja. Rasanya tak sama apa yang saya dengar ni, sila beritahu, ya. Sama-sama kita berlapang dada untuk kita mencari sesuatu yang betul, ya. Kadang-kadang kita takut mungkin dalam kita menyampaikan ni ada bersilap ke tersalah cakap dan sebagainya, sila maklumkan, ya. Kalau tak boleh maklum di sini, di luar pun saya akan menerimanya untuk kebaikan kita bersama. Sekadar itu malam ini, yang baik itu datangnya daripada Allah. Saya sedar untuk kelemahan saya. Pada tuan-tuan, perempuan, saya mohon maaf dan berdoa sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana fi khusr lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Yusof yang memberikan sedikit juadah.